Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Masih lagi di dalam kata dianya i'lam annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya manusia itu di dalam menuntut ilmu ada di atas 3 martabat, 3 kelakuan. Baik. Maka malam ini kita masuk Imam Ghazali nak menyata martabat yang ketiga, kelakuan yang ketiga. Mana kata dia? Wa rajulun salisun. Dan orang yang ketiga. Rajulun sini orang panggil laki-laki dan perempuan masuk. Dipanggil babul iktifat. Sebut laki-laki, perempuan pun masuk juga. Seseorang yang ketiga gitu, ataupun seorang yang martabat yang ketiga di dalam menuntut ilmu ni, istahwadha alaihi syaitanu, menguasai di atasnya oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu, maka mengambil akan ilmunya, mana menjadikan akan ilmunya seorang yang ketiga tadi itu dhari'atan, sebagai alat
Nah, wasilatan sebagai wasilah, perantaraan ila takasuri bil mali, kepada memperbanyakkan dengan harta, wattafakhuri bil jahi, dan bermegah dengan pangkat, watta'azzuzi, dan ta'azzuz, dia panggil mengambil kemuliaan, bikasratil atba', dengan sebab banyak pengikut. Jadi dengan ilmu tadi tu, seorang tu niat menuntut ilmu supaya jadi alat untuk membanyakkan harta dunia dan menyombong dengan pangkat, serta berbangga dengan banyak pengikut. Itu masuk orang panggil tipu di syaitan. Ngaji agama tapi terpedaya dengan hasutan syaitan. Tapi yang ngaji ilmu sungguh lah, ngaji ilmu betul. Apalagi kalau ngaji ilmu tak betul, mana ilmu fardu ain tak lepas. Batu orang panggil ustaz, pas masuk le TV tanyalah ustaz. Pas orang hak menanya pun tanyalah, muka orang panggil ustaz. Pas hak jawab muka berasa ustaz juga, jawab sejawab-jawabnya. Biar tak kena pun. Tu berat lagi. Hak tu berat lagi. Dalam Facebook saya share betul tadi. Lalu depan Facebook pun. Tanyalah ustaz. Dia tanya, adakah perkara-perkara yang maksiat ni termasuk daripada takdir Allah Ta'ala? Maksiat ni banyak. Tidak nanti kau maksiat lah, kekufuran sekalipun, adakah masuk dalam takdir Allah Ta'ala? Maka jawabnya di sisi ahli sunnah wal jamaah tu maklum, tidak ada sesuatu pun yang berlaku di dalam alam kerajaan Allah Ta'ala ni yang terlepas daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Semua ketentuan Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, dia menentu. Bila dia menentu, sedia kala tanjizi qadim pada sifat iradatnya. Apa yang dia tentu, dia yang buat. Fa'alul lima yuri, dia buat apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tidak tentu. Gitu. Jadi sebab tu orang ni Islam, orang ni kafir, orang ni berapa agama sekalipun, semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Gitu. Sebab itulah Nabi SAW tu bercita-cita supaya semua orang ni jadi Islam belaka. Lalu Tuhan tegur dalam Quran, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, kalaulah menghendaki oleh Tuhan engkau. Syaa termasuk sama dengan arada. Arada yuridu iradatan. Nah, sebab tu kita sebut masyiatillah, insya-Allah, masya-Allah. Nah, kalau insya-Allah benda tak berlaku lagi, kita ta'liq dengan insya-Allah, jika ditentu oleh Allah. Kalau benda telah berlaku dah, kita kata masya-Allah, ini barang ketentuan Allah. Kan gitu. Sebut saja tak tahu mendatang apa makna, apa burung. Nah, insya-Allah kata jadi nak bagi insya-Allah, jika ditentu oleh Allah. Kitanya pilih nak pergi, tapi kalau ketentuan Allah tidak sampai, tak pergi kita. Gitu dah. Siapa juga dia mai kata tak tahu lagi insya-Allah. Masya-Allah. Mana benda yang berlaku dah, barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, barang yang ditentu oleh Allah Ta'ala. Nah, irada Allah menentu, sedia kala tanjizi qadim, kudratullah, Allah yang bersifat dengan kudrat mengada. Artinya kalau Tuhanmu tentu no semua orang ni mukmin belaka, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, pasti senang bagi Tuhan
untuk jadi ke semua orang ni mukmin muslim lah kau. Tak ada kena mungkin dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Amrul waqi' dia panggil. Realitinya semua orang Islam belaka ke atas muka bumi ni. Tak. Ada orang Islam, ada hak kafir. Hak kafir tu pula macam-macam jenis agamanya. Nah, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Abadatul Ausan, penyembah berhala. Apa hak kita boleh faham? Berarti Tuhan tidak nak semua orang jadi Islam belaka. Gitu. Tuh. Walaupun Tuhan suruh semua orang jadi Islam, lain. Suruh lain. Nak lain, tentu lain. Dah. Jangan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tak lazum antara suruh dengan tentu. Antara amar dengan iradah itu tak lazum. Tak lazum mana mengautomatiknya. Bila Tuhan suruh, dia nak. Dia larang, berarti dia tidak nak. Maka sebab tu di sisi Mu'tazilah, Allah hanya buat benda baik-baik saja. Islam, iman, mukmin, tu Tuhan buat. Ada kupu maksiat, pasik, fusuk, gapo, isyan, itu Tuhan tak buat. Sebab Tuhan larang, maka Tuhan tidak nak. Pas apa dia hak buat kejahatan hakikat? Hamba tu sendiri. Sebab hamba tu ada kudrat iradat. Kudrat iradat hamba boleh menjadikan perbuatan hamba tu sendiri. Itu Mu'tazilah tu. Jadi ingat, af'alul ibad al-ikhtiyariyah ini pecah 3 mazhab. Ini kalau orang ikut seumur saya duk mengajar dalam video juga, mutahijjah dengar. Nah, mutahijjah, mutah biru, mutah merah, mutah belakang. Kerek semua duk ulas semua. Satu faham Jabariyah dia panggil, puak Jabariyah. Kita duk panggil Jabariyah. Mana puak Jabariyah? Perbuatan hamba yang hamba pilih di sisi Jabariyah tidak ada. Sebab hamba ni seperti kapah, seperti tisu. Tidak ada kudrat iradat Allah Ta'ala jadikan pada hamba. Seperti tisu ni, kemana angin tiup, situ ya pergi. Angin tiup situ ya pergi. Tidak kata angin tiup sini ya pergi, jalan paha teriti, paha dalam jambai mana. Dah. Tu Jabariyah. Pasal Tuhan tak buat pada hamba kudrat iradat. Allah belaka-laka. 100% Allah. Maka Jabariyah iktikadnya, akidahnya, hamba ni majburan zahiran wa batinan. Dipaksa secara zahir dan batin. Tuhan belaka. Kita tak ada iradat nak memilih, tidak ada kudrat untuk berusaha. Hakikat belaka. Allah yang menentu, Allah yang menjadi, kita langsung tidak ada ikhtiar dan usaha. Sebab Tuhan tak buat pada kita kudrat iradat. Siapa kata? Jabariyah. Maka Jabariyah ni boleh dikafir tak? Boleh apabila dia menghalalkan benda yang haram. Seperti dia nak minum arak. Nah, nak tahu arak ni. Dia kata, haram tu arak tu. Dia kata, mana haram? Nah, Allah yang menggerakkan tangan saya. Saya tak ada kudrat iradat nak lawan. Tak boleh. Allah yang menggerakkan tangan saya. Ambil gelas arak ni. Arak ni, gelas ni pun bergerak. Arak ni pun masuk dalam mulut saya pun terbuka. Nganga gitu. Allah belaka-laka. Saya tidak ada ikhtiar usaha. Masuklah arak dalam tekak saya. Mana ada haram? Itu Jabariyah. Kalau sudah sampai di tahap tu, kafir Jabariyah. Nak hujah dengan Jabariyah, tak ada kena qala Allah, qala Nabi, qala ulama. Pakai buku 5 dulu. Nah, kita belebok tak mau koyak. Kalau dia marah, kita kata, saya pun seperti awak juga. Tidak ada kudrat iradat. Tak tahu tiba-tiba Allah menggerakkan tangan saya jadi buku 5 lagu ni. Dah lalu bergocoh atas muka, belebok atas muka awak. Awak marah pada Allah lah. Okay? Ikut dia, kita tak ada kudrat iradat. Tak ada ikhtiar usaha. Itu Jabariyah. Satu lagi kelompok panggil Qadariyah. Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Qadariyah ada 2. Satu Qadariyatul Ula, hak tu kafir ijma' ulama. Pupuh sebelum lahir Imam Syafi'i lagi. Apa kafir dia?
Sebab dia iktikad Allah tu jahil sesuatu perkara sehinggalah sesuatu perkara tu benar-benar berlaku. Macam kita juga ilmunya, terdahulu dengan jahil. Tak tahu nak berlaku aksiden ke apa, sehingga berlaku barulah Tuhan tahu aksiden. Kafir tu qadariyah lain tu. Jangan campur. Saya baca kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah Sahibus Samahat. Ada kuliah duha muslimat di Wangsa Maju. Ustaz mengajar tu meninggal dunia dah. Jadi nak cari bergantinya dia mau tunjuk kamu. Gantilah kitanya. Buku tu buku moden. Bukan buku turas, bukan kitab lama bukan. Jadi belik habis dalam tu. Nah, dia capuh aduk habis. Qadariyah tak tahu qadariyah mana pakai buku kafir belaka. Hak kafir tu lain dah. Qadariyatul ula dia panggil. Hak tu tak ada kait dengan qadariyah hak kita bahas Mu'tazilah ni. Kalau qadariyah Mu'tazilah iktikad pegangan mereka tentang perbuatan hamba yang hamba pilih itu bukan hamba yang bukan hanya memilih, hamba bukan hanya memilih, bahkan hamba tu sendiri yang menentu apa yang dia mau. Itu. Sebab Allah sudah jadikan kudrat iradat kepada hamba. Kita ni kata Jabariyah, kata Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah kata, kita ni Allah sudah jadikan kudrat iradat. Maka iradat kita lah yang menentu apa yang kita mau. Kudrat kita lah yang mencipta apa yang kita tentu tadi. Allah rehat lah. Unggu yang buat dah kudrat iradat kita lah pulaknya. Ayat dah. Tu Qadariyah tu. Faham lagi tu tu. Salah agak. Bahkan ulama Maturidiyah hukum kafir tu sampai dekat kita. Nah, hukum kafir. Cuma kau tu marjuh. Yang menghukum kufur tu marjuh. Karena dalam kitab sebut wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bin'iyun fala taltafiti. Siapa yang iktikad makhluk ni boleh memberi bekas dengan kuwah yang Allah Taala jadikan pada dirinya, maka akidah tu bid'ah dhalalah, jangan kita ikut. Pada kufur dia tu dikhilafkan oleh ulama. Qaul yang rajih kata masih belum kufur sebab dia masih mengatakan Allah yang menjadikan kudrat iradat pada hamba. Kalau dia kata Allah tidak menjadikan kudrat iradat pada hamba, memang tabiat hamba atau kerana hamba tu sendiri, itu kafir bi ijma'. Wa may yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Ini ada. Ini kena mengaji sifat 20 lah agak ni. Kalau nak tahu etika Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada. Tak ada kita duduk komen-komen di Facebook lah, kita tak mengaji tak usah lah. Ustaz gapo tak lepas fardu ain. Tak lepas fardu ain tu orang panggil cakap lagu tu. Pas lagu mana pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Bain wa bain. Mana? Jadi Qadariyah tadi dia panggil mukhtaron zahiran wa batinan. Kita hamba ni mukhtaron zahiran wa batinan. Kita yang menentu secara zahir dan batin. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah di antara tengah-tengah ni. Mana? Kita dijadikan oleh Allah kudrat iradat. Sepok Jabariyah. Jabariyah kata tak ada kudrat iradat. Kita ni seperti kapah, seperti tisu tadi. Dah, Allah jadikan pada kita kudrat iradat. Ya, ada pada kita sifat kudrat, sifat iradat. Arak dia panggil dah. Tapi fungsi iradat kita hanya memilih. Pilih. Pilihlah. Nak mari surga ke nak pergi disko. Kayak gitu. Nak semaya ke tak usah semaya. Nak selamat balik ke rumah ke nak aksiden. Nak syurga ke nak neraka. Nak kafir ke nak Islam. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kayak gitu Tuhan sebut dalam Quran. Faman syaa'a falyu'min, siapa nak pilih beriman sila beriman. Faman syaa'a falyakfur, siapa nak pilih kufur silakan kufur. Artinya kita tu diberi iradat untuk bebas memilih. Ada orang pilih nak balik ke rumah bani, saya memang niat nak aksiden ustaz, kalau boleh belaga dengan lori, pakar mati selalu putus kepala saya. Ada. Orang gila mana hok bawa laju pun tak ada orang niat gitu. Semua orang nak selamat. Betul? Hatta hok laju berdesuk bawa kereta.
Tanya dia, "Mu nak accident?" "Hei, nak selamat. Tu, laju tak patuh. Hak laju, langgar undang-undang, lampu merah pun langgar." Gaya dia bawa kereta dah. Kalau hanya pilih nak selamat kau nak accident, nak selamat. Itu dah. Tapi kita pilih nak selamat, kita usaha untuk selamat. Mana? Kita patuh hak laju, kita patuh undang-undang. Nak masuk cabai segenar dulu, bukan masuk dulu baru segenar. Nak bawa slow duduk di kiri. Jangan duduk di kanan, mata kau kereta mahal juga. Tekan minyak slow pun kita duduk di kanan juga. Jangan buat perangai gitu. Kita nak selamat kan? Kita usaha. Tiba-tiba accident juga. Nak kata kan? Itu bukti kata kita hanya memilih dan berusaha. Iradat kita tu ikhtiar, fungsinya memilih untuk selamat. Kudrat yang Allah Ta'ala bagi itu untuk kasab wal iktisab. Kasab usaha baik, iktisab usaha buruk. Maka kita tu dibalas pahala dosa kerana usaha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Al-Quran sebut dah. Alah, bengong lah ada komen lagu tu. Apa bodoh. Orang yang tak faham doa, tak faham doa ni lah kalau mengajar lagu tu kan. Ngatuk ni, tak tidur ni semalam ni. Duk munggah bahagia kat sini. Duk memilah bahagia. Kita saja kat Pak Lori kira. Semalam ni tak tidur. Penyakit saya ni kalau tak selesai kerja tak boleh tidur. Denyuk kepala rasa dia. Ngak rasa tak boleh tidur. Al-Quran sebut dah kan. Laha ma kasabat. Pahala bagi usahaan yang baik. Wa alaiha maktasabat. Dosa di atas usahaan yang jahat. Kita tu usaha. Bukan kita menjadi perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat tu Allah yang menjadi pada hakikat. Lepas tu dibangsakan kepada kita secara isnad majazi, sandar secara majaz. Saya makan, saya minum, saya mengajar, saya mengaji. Gitu. Allah mengajar, Allah mengaji, gitu. Tak no. Allah menjadikan kita perbuatan kita. Kita berusaha. Sebab apa ada usaha? Sebab ada kudrat Allah jadikan pada kita. Tapi kudrat kita hanya usaha. Iradat kita hanya memilih. Terkadang apa yang kita pilih dan kita usaha tak jadi. Kita pilih untuk menukul paku dan kita usaha untuk tukul paku. Blebok, plepok kena atas jari. Aduh. Ada kita pilih nak tukul jari? Ada. Aduh, kena. Itu ayat kata bahawasanya kudrat iradat Allah pada hakikatnya yang menentu dan menjadi. Apabila kita pilih tahulah kita ketentuan Allah sedia kala lagi di atas pilihan kita. Apabila kita pilih B, tahulah kita bahawasanya ketentuan Allah sedia kala lagi di atas pilihan kita. Maka kita hamba ni mukhtaran zahiran majburan batinan, dia panggil. Pada zahir bebas memilih. Bebas memilih. Nak mari surga. Nak pergi disko. Mu pilihlah nak mana. Bebas. Bebas pada zahir. Ada orang tu nak pergi disko, meletup kereta dia dah. Perik dah dia. Aku tak sedar pergi disko. Apa? Allah, hari tu pilih nak pergi disko juga. Meletup selalu kereta. Ada? Tak ada. Bahkan kadang-kadang nak mari surga pula jadi ujian banyak. Pocoh tayar lah, pupuh minyak, selendar lah. Anak sakit perut lah, beronak lah, kena pergi klinik, hospital lah, tak sempat nak mari jemuk surga. Macam-macam lah. Memang dah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia suka kami biarkan mereka mengaku kami beriman padahal mereka tidak diuji? Bebas milih. Mukhtaran zahir. Tapi pada hakikat apa yang kita pilih dan apa yang kita usaha, Allah yang menentu sedia kala dan Allah yang menjadikan. Itu. Maka sebab tu berhujjah
dengan kejahatan tu Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan. Ada 4 hukum. 4 hukum ke 3 hukum, tengok. Pening dah boleh ngatur. Nah. 3-nya yang haram, 1-nya yang halal. Mana 3 yang haram? 1. Apabila seorang seumpama raja atau pemimpin yang zalim nak menzalimi rakyatnya, lalu dia pun menggunakan hujah Allah yang menentu, haram. Dah. Saya kata mana lah ni kau berat ekonomi ni. Masjid-masjid surah hak kutipai Jumaat biasa 2,000, 1,500. Lah ni 500, 400. Makin teruk lah ni ekonomi. Nah, macam mana lah ni? Makin berat ni. Nah, dulu kata ada banyak formula 1, formula 2, formula 3. Nah, kata Allah belaka yang menentu ni harga barang naik ke tu. Haram ni. Haram guna hujah tu. Walaupun pada hakikatnya sebenar. Pada hakikat tu, tapi haram guna hujah tu. 1 haram. Yang kedua haram lagi, apabila seorang itu nak menghalalkan perbuatan maksiat dia. Seperti tadi. Seperti Jabariyah tadi. Kata mana ada haram saya nak berzina ni. Allah yang menentukan saya berzina. Allah yang menjadikan perbuatan saya berzina, togok arak, judi. Mana ada haram-haram? Haram guna hujah tu bukan kalau diniatkan halal, kafir bukan. 2. Yang ketiga, untuk mengelak daripada dihukum oleh hakim, oleh qadhi. Dia perogoh penzina, perogoh, pemabuk, tak kira lah jenayah ke apa dia buat. Lalu tok hakim nak jatuh hukum. Kamu disebab 100 kali, contoh. Ataupun kamu ni orang yang menikah dah. Maka direjam sampai mati kalau ikut hukum Islam lah. Kerana bersaksi 4 orang yang adil ke apa semua kesenang lah tu. Nak cerita hukumnya. Kamu disebab 50 kali kerana minum arak. Lalu dia pun nanti dulu tok hakim. Nanti. Jangan jatuh hukum lagi, tok hakim tahu dah. Saya berzina ni pun ketentuan Allah. Ngelak daripada hukum. Saya buat arak pun Allah yang menentu, Allah yang menjadi. Kenapa saya pula cari saya buat menjadi hukum? Maka hak ni haram berhujah dengan hujah tu. Walaupun sebenar. Benar, betul. Hakikat betul. Allah yang menentu, Allah yang menjadi. Tapi mu yang memilih, mu yang berusaha. Ingat tu. Tapi yang keempat, halal. Mana? Dia bukan nak menzalimi orang. Dia bukan nak menghalalkan maksiat. Dia bukan nak lari daripada hukuman yang akan dijatuhkan oleh qadhi, oleh hakim di dalam mahkamah. Bahkan dia sudah ditangkap dan dia sudah pun menjalani hukuman. Di penjara ke, disebak ke, dirotan ke, ikutlah. Kalau tak cukup syarat ke, dihukum ta'zir. Gitu. Dihukum ta'zir. Tak kena hukum ta'zir. Atas kebijaksanaan pemerintah qadhi lah. Penjara 13 bulan ke, tak ada ni. Ikut hukum juga tu. Yang kata tak ikut hukum Islam ni. Hukum ta'zir tu hukum Islam lah. Bukan senang hukum hak. Sudah dilaksana dah hukuman. Kena bedar dah punggung dia. Contoh kalau kena sebab. Tapi bila pulang ke kampung, orang kampung masih lagi ingat, ungkit. Ni perogoh bersiri ni. Jangan masuk kedai aku. Jangan minum kedai kopi aku. Jangan beli kedai runcit aku. Hatta nak mari surah pun jemaah surah tu, perogoh, beramu, jangan mari surah. Lama pergi rogoh jemaah muslimat lama kan. Tu. Akhirnya dia tak boleh hidup dalam masyarakat. Ketika tu harus dia berhujah kepada orang kampung dengan hujah perbuatan yang dia lakukan ialah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Boleh. Dia boleh kata, "Hei orang kampung, memang aku dosa, memang aku kaki maksiat dulu. Memang aku pernah tergelincir.
Tapi aku sudah menjalani hukumnya. Dan kalian kena ingat, itu pun adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Takdir Allah di atas aku. Boleh. Bukan dia nak menghalalkan maksiat. Bukan dia nak menzalimi orang. Bukan dia nak mengelak hukum. Dia dikena hukum dah. Tapi nak menutup mulut-mulut manusia yang masih lagi memaki-maki dia, mencaci maki dia. Ada halal. 3 yang haram, 1 yang halal. Jadi ingat, iradah kita memilih, kudrat kita berusaha. Apa hikmahnya? Supaya kita boleh menyandarkan perbuatan tu perbuatan kita, serta sah dibalas pahala dosa syurga neraka. Hakikat yang menentu apa yang kita pilih, dan hakikat yang menjadi apa yang kita buat, Allah Ta'ala. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Perbuatan memberi berkah itu tidak adalah ia, melainkan hanya satu-satunya perbuatan Allah yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Digerti sikit. Tu fardu ain tu. Kalau akidah tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah, mati malam ni. Man rabbuka, tak boleh jawab Allahu Rabbi. Ingat. Nak jawab Allahu Rabbi mana? Kita yang menentu, kita yang menjadi perbuatan kita. Sila air bulan, kalau betul pendapat ulama Maturidiyah, kafir kita tak boleh jawab. Karena ada lagi kudrat selain daripada kudrat Allah yang mampu memberi berkah. Kata ulama Maturidiyah, Qadariyah lebih teruk daripada Majusi lagi. Sebab Majusi iktikad 2 mu'athir. Satu Tuhan cerah, satu Tuhan gelap. Tuhan cahaya, Tuhan baik. Dinyalakan api di atas menara. Manara, tempat menyala api. Satu lagi Tuhan jahat, gelap, zulumat. Majusi saja 2 Tuhan. 2 yang memberi bekas. Mu'athirain. Bagaimana orang boleh iktikad perbuatan kita yang memberi bekah? Perbuatan tu perbuatan ni, perbuatan makhluk yang tidak boleh kita nak bila dengan angka berapa triliun ni. Teruk daripada Majusi lagi, kata Maturidiyah. Kalau betul pendapat Maturidiyah, lagu mana? Wal'iyadu billah, kekal dalam api neraka. Jangan apa? Walaupun pendapat tu dhaif, pendapat yang rajih, tak kafir lagi, fasik, mubtadi', laisu min ahli sunnati wal jamaah, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Jaga-jaga. Ingat tu. Siapa taruh bola? Tanya pula dia lagi. Tanya pula. Payah. Berapa kali ulang? Pilih-pilih kat kata nak boleh televisyen tu. Userta. Cakap dia kena dengan tajuk kita mengaji. Kalau kita alim tajwid, kita tanya tajwid. Kau suruh tanyalah akidah. Kalau nak tanya soalan akidah, cari ustaz hak benar-benar mahir dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahasa yang digunakan kena bijak. Kalau kita kata iradat kita yang menentu untuk bermaksiat, berarti iradat Allah apa? Allah yang bersifat iradat apa? Tahu apa? Iradat kita lah yang menentu. Lepas tu perbuatan kita yang menjadi kan? Gitu. Kudrat kita yang menjadi perbuatan kita. Allah tak kait ke apa? Bermakna kita Mu'tazilah, Qadariyah gitu. Nah, ramai mana orang hok dengar televisyen tu kalau iktikad lagu tu Qadariyah belaka. Dia tak ada kena isi borang kan ni. Bukan parti politik. Kadatil jahilu antakuna kufran. Dekat oleh jahil tu dengan kekufuran. Seperti mata hitam, mata putih, sebelah menyebelah. Gitu. Nah. Bila tahu dah? Iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru. Bila sampai roh di halqa tu baru tahu. Akhirat esok jelas lagi kalau bakit tidak sekali dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wana belakik dengan Wasil bin Atta. Bakit dengan puak-puak Mu'tazilah. Dah? Iktikad kita Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Nak bakit macam mana dengan ahli sunnah wal jamaah? Itu ingat, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Berpecah umatku ni 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina fil nar. Satu fuq yang masuk syurga, 72 fuq lagi masuk ke neraka. Nah, man hum ya Rasulullah? Siapa satu fuq yang masuk syurga tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Al jamaah
sawadul a'zam. Alaikum bi sawadil a'zam. Nah, wa fi riwayatil ukhra rawahu Tabrani ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa banyak riwayat Nabi tak sebut dengan satu jawab? Ada jawab dengan al-jamaah, ada jawab dengan sawadul a'zam, ada jawab dengan ahlus sunnah wal jamaah, ada jawab dengan ma ana alaihi wa ashabi. Ini isyarah i'lamun bi khafi, pemberitahuan daripada Nabi secara halus, kebenaran tu bukan dibina di atas nama. Bukan nama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah agak otomatik jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada kena mengaji dia lah. Dah. Kalau kita isi borang masuk persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekalipun, kalau kita tak mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita boleh jadi masuk di 72 firqah. Gitulah. Dia bukan main isi borang NGO tak NGO kan. Dia main al-haq wal batil. Al-haq satu, idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Satu saja kebenaran. Hak batil itu palsu tu banyak. Nah, maka sebab tu mizan neraca kita mesti ilmu. Tengok di kita rojok di kita. Jangan guna kitab Qadariyah Mu'tazilah, jangan guna kitab Qadariyah Jabariyah, jangan Murji'ah ke Mujassimah Musyabbihah Khawarij. Nah, guna kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Spesialis dalam akidah Sadatul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bukan kata Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah tu bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan. Itu spesialis dalam fiqh. Kayak gitu. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Semuanya ahli sunnah wal jamaah, tapi ada spesialis dia. Perbahasan yang secara halus. Iqamatil hujjah. Itu ingat. Kalau tahu, kalau dengar Umar saya duduk mengajar kitab-kitab sifat 20 tu, tak ada komen hak bodoh lagu tu. Pasti dah faham selalu. Nah, memang salah, tak boleh cakap lagu tu. Iradat kita yang menentukan. Jadi Tuhan tak ada salah ke apa? Memang Tuhan tak salah pun, dia tentu kita. Nah, nak salah ke apa? Kata Mu'tazilah, kalau Tuhan tentu kita buat maksiat, dia menjadikan kita berbuat maksiat. Zalimlah Tuhan. Zalim apa? Zalim ni kalau Tuhan kata bukan barang dia, kita semua ni milik siapa? Milik dia. Kayak gitu. Zalim ni kita kata benda hak bukan milik kita. Kereta jiran kita pergi sembuh kalacak ping. Zalim. Tapi kalau kereta kita sendiri, kita sembuh ikut kita. Boleh. Tak ada masalah. Habis itu. Hasil. Oh, hujan lebat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi kita tahu sih pemoleh akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan kita tu berpengaruh dengan huraian atau syarahan selain daripada huraian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Pening kita nanti pening. Nah, pening. Nah. Jadi kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh, nih, kita nak kaya ke nak miskin? Pilih. Nak kaya, maka kita pun berusaha untuk kaya. Betul tak? Kita pilih nak kaya, maka kita berusaha untuk kaya. Walaupun tak kaya-kaya. Nah, nego rugi, nego bengkerak, nego dok balik modal, maka kita tak akan putus asa. Sebab kita percaya bahawasanya ketentuan Allah. Jangan kita putus asa. Nah, maka kalau kita tak tercapai pilihan kita untuk kaya, kita reda dengan ketentuan Allah. Jangan putus asa, usaha lagi. Apabila kita sapa tujuan pilihan kita, kaya kita, tahulah kita bahawasanya ini ketentuan Allah, maka kita tidak jadi tagha lampau. Nah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar manusia ni pelampau bila dia tu dinampak kaya. Kayak gitu. Orang yang kaya-kaya jadi pelampau, sombong, maki hamu pekerja dia, walaupun nak buat konten pun tak boleh. Nah, ingat Rocky Atik tu tak catat kalau kita nak buat konten. Mereka kata tak usah catat ni, dia buat konten tu, marketing untuk berniaga. Gitu kan? Enggak, tetap dicatat. Maki-maki pekerja. Nah, sebut pula Melayu tu pemalah ke berapa? Jangan. Apa kita cakap lagu tu? Nah, orangnya apabila dia email dia tak betul gitu, bukan tak beri email tapi tak betul email dia. Kalau orang email betul, kaya pun tahu. Alhamdulillah, ni ketentuan Allah Taala. Nah, aku usaha, aku pilih nak kaya, aku usaha serta Tuhan pun tentu aku kaya. Tuhan pun buat aku kaya. Maka aku kena takwa pada Allah. Mana rezekinya halal ke tak? Belanja ni halal ke tak? Kayak gitu. Zakat-zakat ni setara mana? Sedekah-sedekah wakaf setara mana? Itu. Jadi orang mukmin yang akidahnya betul ahli sunnah wal jamaah, miskin pun untung, kaya pun untung. Nah, walaupun dia pilih nak kaya, tapi tak kaya, ketentuan Allah, dia redha dan tak putus asa. Jangan putus asa.
Macam tadilah. Nak pilih selamat kau nak accident. Pilih selamat. Bawa motor, bawa kereta, ikut betul-betul. Patuhi undang-undang, hak laju dan sebagainya. Tapi per accident, adakah kita akan putus asa lepas ni? Malah dah aku patuh undang-undang. Pernah dah patuh undang-undang, accident juga. Lepas pada ni, aku nak bawa laju sampai habis laju. Aku nak langgar semua lampu merah, gitu. Jangan. Teruskan berusaha untuk selamat. Teruskan memilih untuk selamat. Teruskan berusaha untuk selamat. Nah, karena kita tak tahu ketentuan Allah di hadapan. Kayak gitu. Maka kita pilih untuk selamat. Begitu juga urusan dunia, urusan akhirat. Sahabat pernah ayatkan Rasulullah, ya Rasulullah, dah kalau Allah Ta'ala tentu belakang dah ahli syurga, ahli neraka, siapa dia ahli syurga, untuk apa kita beramal ibadat ni? Baik kita serah pada Allah Ta'ala tentu. Apa jawab Rasulullah? Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Kayak gitu. Kita tahu tak kita dijadikan ahli syurga ke neraka? Siapa boleh jawab? Saya tahu dah Ustaz. Memang Tuhan tentu saya ahli neraka. Saya tengok dah di Lauh Mahfuz. Ada? Semua tak tahu. Saya tak tahu saya ahli syurga ke ahli neraka. Tapi kita pilih nak jadi ahli syurga ke ahli neraka. Cuba jawab. Oh, nak ahli syurga. Kok pergi konsert pun nak ahli syurga tu. Kalau tanya oleh-oleh sebab tu ada semaya juga. Nah, nak ahli syurga. Maka kalau kita nak jadi ahli syurga, beramallah amalan ahli syurga. Rasulullah tu siapa bekok pecah hatta tatawarramat hatta tatafattarat qadamahu. Sehingga pecah bekok tapak kaki Nabi semaya tahajud malam. Apa Rasulullah tak tahu ke Tuhan Maha Rahmat? Rahmat Tuhan, rahmati wasi'at wa sabaqat anil ghadabi. Rahmatku kata Tuhan lebih luas dan lebih mendahului daripada murka aku. Nabi Muhammad tak tahu ke? Siapa bekok tapak kaki tu? Dah. Itulah tandanya orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Orang yang tidak putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang terhebat, hamba yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala. Bukan sengkau baik dengan Allah ni sambil minum arak. Dia kata apa minum arak ni haram. Allah kan Maha Pengampun. Kalau dia nak apa, boleh je nak apa nak masuk syurga. Tu bukan sengkau baik dengan Allah. Tu dia panggil minal maghrurin. Orang yang tertipu daya dengan rahmat Allah Ta'ala. Itu. Tertipu daya dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan tertipu daya. Memang rahmat Allah sangat luas. Di atas lebih mendahului daripada murka Allah. Tapi jangan kita jadi maghrurin, tertipu daya. Nah, sahabat-sahabat Nabi al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang telah dikhabarkan oleh Nabi dengan berita gembira syurga hidup-hidup. Cuba tengok. Macam kita lah. Macam kita lah. Wa'arrak bukan main. Serina Umar tu jadi khalifah. Habis masa khidmat. Mapuh lapu. Nah, kalau dia tanya, ya Amirul Mukminin, ke tak habis lagi menulis surat? Kata masa hijrah habis dah. Ini guna minyak kerajaan ni, bayar. Kalau nak nulis juga kena guna minyak duit sendiri. Duit sendiri tak ada, habis dah gaji. Nah, tak boleh nulis. Berhenti dulu. Tunggu esok masuk jabat pula. Allah waroknya. Padahalnya Nabi janji syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Tapi cuba tengok lagu mana? Supaya kita kan? Kita kalau Nabi raya Ahmad Faiz, awak ke syurga. Beluju terik dah. Semayah wajib-wajib jelah. Dah garanti syurga. Duk suku sembah awak berapa hak sunat kan gitu. Kita tu maghrurin, tertipu daya. Bukan begitu. Orang yang berusaha apa yang dia pilih untuk mencapai pilihan dia. Bukan. Nah, bila dia nak syurga, maka dia berusaha dengan amalan ahli syurga. Karena tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan oleh Allah. Tahu tak apa barang kita dijadikan oleh Allah? Syurga ke neraka? Tak tahu. Maka hak kita nak apa? Hak kita pilih syurga. Maka beramal dengan amal syurga. Terjatuh maksiat taubat. Dapat amal ibadat syukur. Boleh rezeki yang banyak, takwa. Jatuh susah, sabar, redha, taslim. Itu tugas kita.
Itu. Itu kan. Gitu dah. Baik. Habis itu. Maka penting sangat ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, sangat penting. Kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kalau dalam sehari mu mengaji kitab fiqh 5 biji, 5 buah, mu kena mengaji kitab akidah 10 buah. Itu. Lebih penting akidah di atas fiqh. Tapi kalau kita akidah mu mengaji 10 buah, kitab tasawuf kena mengaji 15 buah. Lebih besar lagi tasawuf akhlak di atas akidah. Karena itu buah bagi agama. Tapi kalau akidah tak betul, buah pun tak pakai awal juga. Itu kan? Itu jaga-jaga dah. Sebab lah ni banyak orang stay dakwah tasawuf. Buh serba, buh ridak, buh 2-3 lapis. Orang panggil syekh. Fardu ain tak lepas. Akidah pun Ismailiyah batiniyah macam-macam. Oh benar belaka tu. Nah, sejak benar kita ustaz kap begini nak tegur. Bila dia tegur dia kata, demo ustaz je. Demo ni piu je. Ni syekh ni. Syekh siapa letak tak tahu kan? Nah. Jangan unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa yang dikata. Jangan tengok siapa yang berkata. Pak nak tahu di mana orang yang kata tu betul. Kalau tak dapat tidak kita pun nak mengaji. Kena menada. Nak kau kita mati malam ni? Man rabbuka tanya, tak boleh jawab Allahu Rabbi. Nak jawab mana Allah Rabbi kalau akidah tak betul? Tentang ketuhanan, hukum ilahiyah, hukum sifat ilahiyah, rububiyah, tak betul pegangan kita. Tak boleh jawab. Jawab tu sepatah ya, Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Tapi nak boleh kau dapat jawab tadi tu, nusrah pertolongan Allah. Mu tolong dak agama Allah. In tansurullah yansurkum. Mu tolong agama Allah, Allah Taala tolong mu. Tolong apa? Kita ni tak ada kena akak bedeh, tak ada kena akak bedeh macam tentera Hamas tu nak lawan penjajah Zionis tu. Akak kita pun tak gerak dah. Ha? Akak berlepeng pun tak gerak dah. Ni akak berlepeng ngaji tak gerak dah. Ha, yang kata nak akak bedeh, nak akak bedeh, nak hambak penjajah, nak akak kita nak hambak. Ni jahiliyah, jahil akidah, jahil syariat, jahil akhlak. Tak mampu dah. Ha? Berat. Man dakhala fi majalisil ilmi bila qalamin, kata Imam Syafi'i. Tak ingat kata dia. Siapa yang masuk ke dalam majlis ilmu tanpa membawa pen, kaman dakhala fil ghazwati bila saifin au kama qala. Tak ingat. Seperti mereka, kaman dakhala, seperti mereka yang masuklah Yaman fil ghazwati, di dalam medan peperangan, bila saifin, tanpa pedang, tanpa senjata. Nah, orang pergi pergi, tapi tak dia tak bawa gapo. Nah, bawa ni pistol ada 2 butir peluru. Tahu? Nah, pistol 2 butir peluru ada di bawah. Hak tu kat berat. Orang nak pergi perang ni kena bawa senjata. Bawa senjata. Sebab tu tak sedar kenapa Hamas baik dengan Hizbullah, baik dengan Rusia baik. Perang mana tak ada senjata? Oh berat buat ni. Ya, dia bersoal berlaku. Bukan kata nak tolong. Tak, orang Islam di Palestin. Dia bersoal pula. Tengok tu tawanan Israel hok keluar daripada Hamas. Macam mana? Sama dengan tawanan orang Palestin, orang Islam kita ditawar oleh askar Zionis Israel. Tak sama. Nah, anak-anak Palestin dikurung dalam gebai air. Muka muslimah yang comel sebelum ditangkap, sengit kena tumbuk warna tak tahu. Jahat tak jahat. Tapi tawanan Israel, rakyat Israel dipapoh, diberi ubat. Aku sebab tu orang kata Hamas pengganas wajib kena taubat. Wajib kena taubat. Tak sedut kait lah dengan Hizbullah ke Syiah, kau dengan Iran kau berapa orang nak perang ada senjata. Torok duk main paku batu saja. Ni ada masalah politik dia. Tu lagu tu. Nah, gitu. Habis dah. Amun ni tak boleh kalau dia boleh mic kat jadi pening lah dia dah.
Tengok. Ni laki-laki yang ketiga ni istahwaza alaihi syaitanu, ditipu daya di atasnya, dimenangi di atasnya oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu, maka menjadilah akan ilmunya zari'atan, akan wasilatan, akan perantaraan, alat ila takazuri bil mali, kepada memperbanyakkan harta, wattafakhuri ayil mubahati, kepada berbangga-bangga, bermegah-megah, bil jahi, dengan pangkat, wa ta'azzuzi, bi kasratil atba'i, dan bangga juga dengan sebab banyak pengikut. Wa yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin, dan ia masuk dengan ilmunya akan tiap-tiap tempat masuk, raja'an yaqdiya, hal keadaan mengharap oleh bahawa dipenuhi minat dunia, daripada kemahuan dunia, wa tarahu, dan keperluannya, wahwa, dan ia seseorang yang ketiga ni, ma'adzalika, serta demikian itu niatnya, yudmiru fi nafsihi, menyembunyikan di dalam hatinya, annahu, bahawasanya, indallahi, dia di sisi Allah, bimakanatin, ada pangkat yang tinggi. Sebab apa? Litisamihi bisimatil ulama, kerana dia tu mempunyai tanda, sebagai tanda seorang ulama, ilmuwan, ustaz, syekh, al-fadil, tuan guru, kayak gitu. Jadi oleh kerana orang panggil dia tuan guru, al-fadil, syekh, ustaz, maulana, maka dirasakan dia di sisi Allah Ta'ala tu ada maqam yang mulia, kerana orang duk panggil dia ulama ni, padahal hatinya belok. Mana? Niat dia menuntut ilmu tadi supaya jadi alat untuk memperbanyakkan harta, bermegah dengan pangkat, dan berbangga dengan pengikut yang ramai. Wa tarassumihi birusumihim, dan berupalah ia, wa tarassumihi ay tasawwurihi, berupalah ia birusumihim, dengan surah, dengan gambaran ulama, pakai serban, janggut, berjubah labuh, wasbah pula, bawa kitab besar-besar, kayak gitu. Tu salah orang panggil nama saja, tak balik. Al-Fadil, ya saya. Anda panggil Al-Fadil baru ya saya. Berat tu. Tu wa tarassumihi birusumihim fi ziyyi. Berupalah ia dengan rupa mereka itu ulama pada penampilannya. Biziyyi ni mana ai bil libasi wal hay'ah, dengan pakaian dan kelakuan. Macam ulama lah, macam ulama besar-besar. Wal mantiqi, dan berupa dengan rupa ulama pada percakapan. Qala Allah, qala Nabi, qala Rasul. Itu. Ma'atakalubihi, serta padahal takalub. Takalub ni maksudnya pomok ala dunia, di atas dunia, zahiran wa batinan, pada zahir dan pada batin. Zahir batin tomok dengan dunia. Tu. Kalau ada tempat yang lebih mahal lagi, cancel tempat yang murah. Contoh, tak ada siapa-siapa tu. Tak ada ni. Sakit perut tempat yang murah. Tu. Zahir batin tu tomok dengan dunia. Fahadha, maka ini siapa? Ar-rajulus salisu ni, laki-laki yang ketiga atau perempuan yang ketiga ni, minal halikina, setengah daripada orang-orang yang binasa agamanya, wa minal hamqa, dan setengah daripada orang yang bodoh, al-maghrurin, yang tertipu daya dengan syaitan, idzar raja'u munqati'un an taubatihi li zannihi annahu minal muhsinina. Apabila harapannya putus daripada taubatnya, kerana menyangkalah ia akan bahawasanya dirinya itu setengah daripada orang yang berbuat kebaikan. Saya nak taubat ke siapa? Saya ustaz, saya syekh, saya al-fadil, saya tuan guru. Mana boleh orang kritik-kritik saya?
Saya mana boleh orang nasihat-nasihat saya. Saya bukan buat kejahatan. Saya ceramah agama. Saya mengajak agama. Saya membina sekolah agama. Saya menyeru orang kepada Islam, kepada agama. Kayak gitu. Maka orang ni berat. Tertipu daya dia. Orang ni tak tahu bila nak taubat. Pasal dia rasa dia baik. Berat. Sebab tu tak boleh kita rasa kita ni suci, baik, bersih. Tak boleh. Jangan kita rasa kita yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu kata kamu yang paling bersih, kamu yang suci, paling suci, karena dia Allah lah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di sisinya. Wa huwa, dan ia yang laki-laki ar-rajulus salisu ni ghafilun an qaulihi ta'ala, ialah orang yang kelalaian daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Kita berhenti situ dululah. Wa huwa, dan ia ar-rajulus salisu ghafilun an qaulihi ta'ala wallahu a'lam wa ilmuhu adab. Maaf banyak kena marah tadi tu. Mengatuk tadi. Bila mengatuk ni kita kena berderah sikit kan. Tak tidur sungguh. Apa memang tak tidur sungguh. Mari ngakuk bagai sudah pukul 2.30, 3.30 pagi. Lepas tu salah makan bihun pedah pula tu. Duk ulai alik jam dekat 5 kali. Bapak subuh. Pakai tak tidur. Sepel-sepel pula kita lagi. Atar pula. Nak bagai. Ni tak selesai. Semalam 2 hari lagi ni. Kalau lagi nak mengaku. Letih berasa dah ni. Tapi tak ada hal lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa kita dapat malam ni ada yang terbaik untuk kita semua insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atan yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن نصرهم ومن والاهم ومن عواناهم. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.